Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada petang ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابع التابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah dapat sama-sama kita bertemu dan bersua lagi dalam pengajian kitab Zadul Muta'allim, dan kita harapkan semoga pertemuan kita ini Allah penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan semoga Allah SWT mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kitab Zadul Muta'allim, membicarakan mengenai permasalahan akidah, iman, dan alhamdulillah kita telah sama-sama membahaskan mengenai sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu ada 20 sifat pada pertemuan yang lalu. Dan insya-Allah pada petang ni kita akan masuk dalam membicarakan 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala serta lawannya secara terperinci. Kalau minggu lepas kita baca dalam keadaan sifat-sifat tersebut dibaca tapi tidak diketahui akan maksud-maksud dia. Tetapi kali ini, pertemuan pada kali ini, kita akan cuba membahaskan ataupun Syekh pengarang kitab akan memasuki secara pembahasan secara terperinci setiap satu daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan didatangkan juga lawan daripada sifat-sifat tersebut insya-Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Arti sifat-sifat yang wajib bagi Allah dan lawannya. Arti sifat-sifat yang wajib bagi Allah dan lawannya. Lawannya lawan sifat yang wajib tadi. Yang pertama, wujud. Ini sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wujud. Artinya ada. Wujud artinya ada. Lawan bagi wujud, lawannya adam, artinya tiada. Wujud artinya ada. Lawannya tadi balik kepada wujud, ataupun lawannya ada tadi adam.
Artinya tiada. Maka wajib kita percaya akan adanya Tuhan yang sebenar, yang menjadikan alam ini, dan alam itulah menjadi tanda ada Tuhan yang menjadikannya alam. Mustahil ada alam dengan tidak ada yang menjadikannya. Ini huraian. Huraian dia, Syekh huraikan daripada perkataan wujud tadi ataupun sifat yang wajib bagi Allah SWT, wujud dengan makna ada, dan lawannya adam dengan makna tiada. Maka di situ Syekh kata apa? Maka wajib bagi kita sebagai seorang beriman ini meyakini bahawa Tuhan itu ada. Kita kena yakin Allah itu wujud, Allah itu ada. Kerana apa? Kerana melihat adanya alam. Telah kita bahaskan pada pertemuan yang lalu apa yang dikatakan alam. Alam ini dalam kitab Tafsir Al-Azhar, Pak Hamka menafsirkan Al-Alamin pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin itu dengan makna masiwallah. Masiwallah, sesuatu selain daripada Allah itu dipanggil alam. Jadi alam ini selain daripada Allah dipanggil alam. Kita manusia sebahagian daripada alam, binatang sebahagian daripada alam, tumbuh-tumbuhan selain sebahagian daripada alam, gunung ganang, laut, ikan, apa sekalipun yang kita dapati ataupun yang kita tak dapati. Apa maksud kita dapati? Kita dapat dengan 5 panca indera, dengan melihat, mendengar, dengan rasa, kita dapati. Contohnya binatang kita nampak dengan mata kita, tumbuh-tumbuhan kita nampak dengan mata kita. Ataupun yang kita tak dapati. Apa maksud tak dapati? Panca indera kita yang 5 tersebut tidak mendapati sesuatu tadi, sedangkan dia termasuk alam. Contohnya apa? Malaikat, jin, iblis, syaitan, hari kiamat, barzah, hisab, syurga, neraka, dosa, pahala. Jadi semuanya itu termasuk perkara yang tak dapat, yang kita tidak dapati tetapi ada. Maka alam ini, baik yang kita dapati ataupun yang kita tak dapati, maka semuanya itu dipanggil makhluk. Jadi setiap perkara yang ada ini pasti adanya itu dengan sebab ada yang menjadikan dia. Dia takkan jadi dengan sendiri. Adanya alam ini, adanya sesuatu daripada alam ini, adanya itu dengan dijadikan. Dengan dijadikan, dengan ada yang menjadikannya. Macam tu. Dengan ada yang menjadikannya, dan mustahil dia terjadi dengan sendiri. Mustahil. Jadi dengan adanya alam ini sebagai tanda adanya Tuhan. Dan Tuhan itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah dalil akli. Dalil akli yang menyatakan wujudnya Allah dengan adanya alam. Tetapi jangan sesekali kita nyatakan bahawa adanya Allah dengan sebab ada alam. Tak. Ada Allah dengan sebab ada alam. Tak. Adanya alam menunjukkan adanya Allah, tetapi tidak sebaliknya. Adanya Allah itu dengan sebab ada alam. Tak. Allah wujudnya Allah tidak bersebab. Tidak bersebab wujudnya Allah. Dan wujudnya Allah itu tidak memerlukan sesuatu yang lain untuk menunjukkan wujudnya Allah. Cuma kita sebagai seorang hamba, untuk meyakini adanya wujud Allah SWT sebagai tandanya ada alam, tetapi tidak menjadi keterikatan wujudnya Allah itu mesti ada wujudnya alam. Adanya wujud alam itu mesti wujudnya Allah, menunjukkan wujudnya Allah, tetapi tidak menunjukkan alam itu mesti
menjadi tanda kepada wujudnya Allah. Allah itu wujud dengan sendirinya dan tidak perlu kepada sesuatu yang lain. Tapi wujudnya alam itu sebagai tanda boleh kita lihat dan kita ketahui wujudnya alam. Ini wujud. Tidak sebagaimana kita makhluk. Kita makhluk wujud bersebab. Wujud Allah tidak bersebab. Wujudnya makhluk bersebab, mempunyai 1001 sebab. Mempunyai 1001 sebab. Nak adanya diri kita ni, diri kita ni nak ada, nak wujud, kena ada 1001 sebab. Nak lahirnya kita sebagai manusia ni, kena ada 1001 sebab. Mak, kita kena ada mak, kita kena ada ayah. Mak ayah kita tadi pula, mak kita mesti mengandung. Mak kita nak mengandung tu pun ada 1000 sebab, sehingga akhirnya barulah bolehnya mengandung. Kemudian setelah mak kita mengandung tadi pula 9 bulan tu, bersebab sehingga lahirlah kita. Bila lahir kita tadi, barulah 1000 sebab kita ni membesar. Ada sebab. Tak adanya jadi sesuatu itu tanpa sebab. Dan pasti ada yang menjadikannya. Siapa menjadikannya? Allah. Tetapi kejadian Allah ataupun wujudnya Allah itu tidak perlu kepada sebab. Tidak perlu kepada illah. Kerana. Tetapi kita sebagai makhluk ataupun disebut sebagai alam ataupun disebut sebagai ma siwallah, sudah pasti kewujudan kita itu ada kerana. Kenapa ada hak? Adanya ada hak itu kerana ada mak dia lahirkan dia. Kerana apa? Kerana mak dia mengandung 9 bulan. Kerana apa? Kerana dia kahwin dengan pak dia. Kerana apa? Kerana gini. Kerana. Pagi ni kita makan nasi goreng. Macam mana boleh ada nasi goreng? Kerana mak kita masak. Macam mana mak kita boleh masak nasi goreng tadi? Mak kita nak masak tadi mesti ada nasi putih. Dimasak nasi putih. Kena ada bawang, bawang merah, bawang putih, cili merah. Kena ada sayur. Jadi nak kena ada nasi tadi, kena ada beras. Beras tadi kena beli tadi pula dekat kedai. Kalau tidak, tak ada. Orang kedai tu pula dia kena beli dengan pemborong. Daripada pemborong tadi kena beli daripada kilang beras tadi pula takkan ada beras kecuali setelah datangnya beras tadi. Beras tadi datang daripada sawah yang diusahakan oleh petani. Petani itu pula dia takkan dapat beras tadi ataupun dapat tanam padi tadi kecuali setelah dia menanam benih padi. Dan benih padi tadi dia takkan dapat kecuali dia beli benih tadi. Maka benih tu semua tu. Dan akhirnya dia akan kembali semula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan. Itu kerja Allah. Kita begitu. Ada tasasul, tadur. Panggil ada bulatan, pusingan, keterikatan. Tetapi Allah SWT tidak, wujudnya Allah itu tidak bersebab, tidak mempunyai kepada rangkaian. Tidak ada keterikatan, tidak ada illah, tidak ada kerana, tidak. Adanya Allah ada. Adanya Allah ada. Contohnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dianya Allah itu ahad. Allah itu ahad, Allah itu se. Allahus samad. Allahus samad. Dia sifat Allah as-samad, lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apa maksud tidak beranak? Allah itu tidak ada anak. Dan tidak diperanakkan maksudnya dia sendiri itu tidak ada mak ayah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang dapat menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekufu dengan Allah. Allah Ta'ala itu tidak boleh disyirikkan. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah. Tidak ada sesuatu benda ataupun sesuatu perkara
yang boleh menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat Allah. Suratul Ikhlas yang senantiasa kita baca sebagai tanda bahawa Allah itu wujud dan kewujudan Allah itu tidak sebagaimana kewujudan kita. Kita ada tak? Ada. Kita ada. Allah ada tak? Ada. Tapi adanya Allah tidak sebagaimana adanya kita. Adanya kita tidak sebagaimana adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Sifat wujud yang pertama. Kemudian sifat yang kedua yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perlu diingat. Perlu diingatkan bahawa sifat 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala ini berturut-turut 1, 2, 3. Ini bukan bermakna pertama tu mesti wujud tak. Kemudian 2 tak. Kemudian yang kedua qidam. Tak. Sifat Allah Ta'ala itu berserta. Cuma didatangkan angka nombor ini untuk memudahkan kita mempelajari. Tapi bukan sebagai tanda. Pertamanya wujud. Wujud itu yang pertama. Yang kedua qidam. Tak. Dia tidak ada tertib. Dan dia terus berserta. Sifat yang ada pada Allah SWT ini terus dia tak sebagaimana kita. Kalau kita sekarang saya duduk. Nanti kejap lagi saya berdiri. Kemudian nanti saya berjalan. Kemudian tak. Sifat Allah SWT itu dia terus berserta. Macam contoh sekarang ni saya berjaga. Mungkin kejap lagi saya tidur. Jadi sifat kita tu dia berubah-ubah. Kejap begitu juga adanya kita. Sekarang ni adanya saya di sini. Mungkin sekejap lagi saya ada di luar. Berubah-ubah. Dan kemudian ada kemudian. Tapi Allah SWT tidak. Dia terus berserta, ada semua sifat-sifat yang wajib baginya tadi. Jadi sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua adalah qidam. Bukan bermakna kemudian daripada wujud, tak. Wujud dengan qidam dan sifat-sifat yang itu berserta, ada, sesama. Yang kedua qidam artinya sedia. Lawannya hudus artinya baharu. Maka wajib kita percayai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu sedia, yakni tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Ini dia. Jadi sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala seterusnya ataupun yang kedua ialah qidam. Qidam artinya sedia. Apa maksud sedia itu? Sedia ada. Apa maksud sedia ada kat situ? Iaitu tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan. Adanya Allah itu tidak ada permulaan. Tidak sebagaimana lawannya baharu. Apa maksud hudus? Ialah baharu. Baharu ni apa makna baharu ni? Berubah-ubah. Daripada tak ada, kemudian ada, kemudian tak ada, kemudian ada semula. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tulijul layla fin nahar wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah jadikan ada siang, ada malam, berubah. Ni sekarang kita siang, tadi malam. Sebelum datangnya siang ada malam. Ni manusia, ni makhluk, ni alam. Dia berubah-ubah. Kemudian kita ni pula daripada tak ada. Daripada tak ada, kemudian Allah adakan kita. Adanya kita atas dunia ni. Kemudian tiada. Tulijul layla fin nahar wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayt. Daripada tak ada, kita ada balik. Kita ada. Kemudian kita tak ada. Apa maksud tak ada yang kedua tu? Tak ada yang kedua itu dengan makna kita mati. Kita mati. Duduk di al-barzah. Kemudian kita diadakan semula. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika selepas daripada hari terjadinya kiamat. Terjadinya setiupan sangkakala pertama, Allah Ta'ala hancurkan dunia, lenyapkan dunia dengan namanya kiamat.
Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua sebagai tanda ataupun membangkitkan semula segala makhluk ataupun segala manusia tadi untuk dihisap. Itu dipanggilkan ada kali kedua. Maknanya 4 suasana yang kita akan lalui. Pertama tiada, yang kedua ada, kemudian tiada, kemudian ada. Tiadanya, pertama sekali tiada ni, ketika kita berada di alam roh sebelum dijadikan oleh Allah di atas dunia. Kemudian kita lahir. Adanya kedua, adanya yang pertama ini, kita lahir di atas muka bumi. Kemudian kita hidup. Kemudian tiada yang dengan melalui kematian, hidup di barzah. Kemudian barulah dekat akhirat ni ada semula, ulama sebut dengan kebangkitan kita di akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baharu, hudus, berubah-ubah. Tetapi qidam, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala dengan qidam ini, sifat qidam ini sedia ada. Allah Taala tak berubah-ubah. Adanya Allah itu tidak ada permulaan. Adanya kita ada permulaan. Ada permulaan. Kalau kita bincang tentang alam roh, roh kita tu daripada tak ada, Allah jadikan kemudian ada. Ni kita. Kalau kita bincang dengan alam dunia pula, sebelum kita dilahirkan kita tak ada. Tetapi setelah ada, setelah kita dikandung dalam rahim ibu, barulah ada. Kemudian dilahirkan, baru ada. Tapi Allah SWT tidak melalui proses sedemikian. Allah Ta'ala itu sedia ada. Tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dipanggil sifat qidam, sedia ada. Maka wajib kita percayai bahawa Allah Ta'ala itu sedia, yakni tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Allah Ta'ala itu sedia ada. Sedia ada terus. Dan adanya Allah itu tidak ada mula. Memang sedia ada. Ini kata yang sedia ada. Habis dalam Quran, Ustaz, persoalan. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut huwal awwal wal akhir. Dialah awal dan dialah akhir. Apa maksud awal? Dan kalau kita lihat dalam asma Allah SWT pun Allah Ta'ala sebut awal wal akhir. Awal. Awalnya Allah itu bukan bermakna bermula, tetapi makna sedia ada. Daripada segala yang ada. Akhir itu bukan bermakna mati. Kalau akhir awal pada kita itu daripada tak ada kepada ada. Dan akhir kita itu daripada ada kepada tak ada. Tetapi awalnya Allah itu sedia ada. Daripada di atas apa yang ada. Dan akhirnya Allah itu bukan bermakna tiada, tetapi akhirnya Allah itu iaitu di atas segala yang akhir. Maknanya tak ada akhir bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah dia pembahasan akidah ataupun iman yang membicarakan tentang sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wujud dan juga qidam. Wujud artinya ada. Wujud artinya ada. Lawannya adam artinya tiada. Kemudian sifat yang kedua qidam artinya sedia. Lawannya hudus iaitu artinya baharu. Ni dia. Perlu kita faham dan kita tanam dan sematkan keimanan dan keyakinan kita benar-benar pada Allah. Semoga dengan sedikit sifat yang kita bahaskan pada pagi ini memberikan pencernaan yang baik dan pemahaman yang baik. Semoga semakin kuat keimanan dan keyakinan kita beriman dengan Allah Subhanahu Taala sehingga akhirnya melahirkan ketaatan yang sangat baik dalam melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu Taala. Jadi sekadar ini dulu. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan Ustaz. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.